seorang guru. Okey, kat sini ada 5. Integriti, kerahsiaan, sikap profesional, komitmen kepada pengembangan diri dan kesenaran terhadap kepelbagaian. Okey, first kita akan pergi kepada integriti. Okey, integriti ni kita sebagai seorang guru perlulah jujur dan tulus dalam semua interaksi kita dengan semua orang. Kawan-kawan kita, ibu bapa, keluarga dan orang sekeliling kita lah. Okey, ini juga dalam memberi maklumat yang dapat mengenai perkembangan pelajar. Contohnya, kita punya rakan sekeliling kita tanya, apa student ni buat? Okey, apa student ni, apa perangai dia, apa semua. Mungkin kita bagi maklumat yang betul dan tepat. Tak adalah kita nak menyembunyikan kelemahan seorang pelajar tu. Okey, integriti ini juga adalah membina kepercayaan dan keyakinan orang sekeliling kita. Okey, yang kedua adalah kerahsiaan. Kerahsiaan ini adalah ilmu penting dalam etika guru. Sebab kita ni ada tanggungjawab yang besar sebagai seorang guru. Maklumat pribadi pelajar dan keluarga pun kita kena jaga sebab kita tak naklah orang datangkan seorang pelajar tu. Nanti dia tak selesa kalau kita pergi kelas ke apa ke. Okey, kerahsiaan ini juga kita akan menunjukkan rasa hormat kita terhadap privasi seseorang pelajar, orang sekeliling kita serta membina suasana yang selamatlah untuk student tu. Yang ketiga adalah sikap profesional. Sikap profesional ni adalah termasuk pemakaian sopan, bersikap positif kita terhadap orang, cara berinteraksi kita dengan semua orang secara hormat. Sebab kita nak semua orang hormat kita, kita kenalah hormat orang sekeliling kita juga. Okey, untuk pemakaian, untuk kita jadi seorang guru, kita kena tunjuk pemakaian yang positif. Tak adalah pakaian yang tidak tertutup dan sebagainya. Okey, sikap profesional ni tidak hanya mempengaruhi cara pelajar tu melihat kita, tetapi juga kita sebenarnya kita suasana kita tu kita lah elok. Sebab daripada sikap profesional kita ni suasana kita mengajar student kita tu baik, suasana kita akan jadi baik, happy, tak ada senyap kan. Okey, yang keempat, komitmen kepada pengembangan diri. Okey, pengembangan diri ni adalah penting sebagai seorang pendidik. Dalam dunia pendidik ni sentiasa berubah. Zaman ke zaman ilmu pun semakin bertambah sebab sekarang ICT kan, AI, zaman AI semua sentiasa berkembang. Kita kenalah belajar mengembangkan diri kita lebih banyak. Sedangkan kita ni sebagai pengajar, kita sentiasa belajar dengan student kita. Jadi kita sama sendiri kita nak kembangkan student kita, student kita sentiasa bertambah. Contoh situasi, kita boleh bagi kursus, seminar, baca buku, tengok laman web, apa semua kan. Dan cara tu juga untuk memastikan kita ni sentiasa berada di depan dan dapat memberi pengajaran yang terbaik untuk student kita. Ya. Akhir sekali adalah kesedaran terhadap kepelbagaian. Okey, dalam kelas kita ni terdapat pelbagai latar belakang dan kelemahan masing-masing. Sebagai saya pun, saya sebagai seorang guru, saya pun ada kelemahan, ada kelebihan saya sendiri. Lepas tu, seorang guru ni kita kenalah peka terhadap perbezaan suasana student. Sebab kita tak boleh memastikan macam kita bagi kelemahan kepada seorang pelajar tu, yang ni lebih, yang ni kita bagi kurang. Kita kenalah membezakan dan memberi peluang semua student yang sama untuk berjaya. Sebab setiap orang akan ada situasi yang berbeza. Ini termasuk juga memahami keperluan khusus dan menyesuaikan pendekatan pengajaran kita terhadap sekitar. Sebab nanti kalau kita memilih, contohlah dalam ada kataan yang orang katakan memilih kasih. So kita tak boleh memilih kasih terhadap semua orang. Jadi kita kena samakan semua student kita. Secara keseluruhannya, etika profesional dalam menjadi seorang guru adalah tentang membina hubungan yang positif, menghormati semua individu dan berkomitmen untuk terus belajar untuk mengembangkan diri kita. Dengan mengikut prinsip etika yang berhadapan ini, kita bukan sahaja boleh membentuk generasi yang masa depan yang lebih baik, tetapi kita juga menjadi contoh yang baik untuk orang sekeliling kita. Itu sahaja daripada saya.